Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap rasa mau nak menyambut Ramadan ni bukan orang semua dah. Kalau orang tua-tua dulu ni, kalau bulan Syakban ni, bulan sibuk lah untuk persediaan nak menyambut Ramadan. Pergi cari telur itik nak buat apa? Pak masin, cari ikan masam. Tapi ikan masam ni Ustaz nak sebut lah. Kita jangan makan lagi tanah ikan tenggiri masam tu yang dia tak buang perut, tak boleh. Haram. Sebab ikan ni kalau kita tak buang perut dia makna najis kan. Dua perkara yang menjadi haram. Pertama, digaram dia. Digaram ni makna dibuat budu lah. Macam ikan temenu budu dulu kan. Dia tu digaram. Dia tak masak. Tapi digaram. Dia penggap. Sehingga ada masam. Macam ikan tenggiri tu dia digaram tu. Tak apa lah Ustaz. Kita balik buang lah perut. Tak boleh dah. Dia dah sebati dah nah. Itu pertama. Yang keduanya dimasak. Dimasak macam mana Ustaz? Contohnya, ikan temenu lengat. Dia lengat dah. Semasa dalam perut dia tak boleh. Tak bukan maksudnya semasa sebelum dimasak tu dicuci dulu lah. Katalah mudahnya Ustaz nak pergi. Kita beli ikan temenu di sekalo. Balik-balik ayah kata tak buatlah sayap masam pedas setengah, buat gulai setengah. Dah ambil basuh ikan tu, tak buang perut dah. Dia buat gulai terus. Tak boleh kan? Macam tu maksud saya. Dimasakkan dia kan. Jadi saya teringatlah bulan Ramadan ni orang suka sekat makan ikan masam, ikan masin ni untuk buka selera. Bukanlah tak boleh, tapi kita kena ikutlah ada dia benar tata cara Islam nah. Tak salah. Dalam bulan Ramadan ni salah satu menu yang orang suka ialah mentabak. Telur tu kalau ada dalam sarang telur tu tak boleh makan tau. Pasal apa tak boleh makan? Tak basuh. Ustaz mau telur tu kita basuh, kita bulang basket dalam ni. Kalau kita telur tu tak basuh, kita pegang telur tu najis tau. Telur tu dah pegang satu lagi kita buat mentabak. Ustaz tengok kalau siapa telur yang duduk macam tu, saya kata kita pulau untuk sembelih. Kita bersih ada dua. Dalam konteks Islam ni, satu dia kata nazafah, bersih. Satu dia kata suci, taharah. Jadi makna dia basuh. Kalau kita tengok bersih pun, kalau ada kesan-kesan najis tak basuh tak boleh. Dia tak ada taharah. Taharah tu kena suci. Kita ingat kita nak buat amal ibadat, kita tak boleh campur aduk. Kalau kita hendakkan semua kita buat dalam konteks yang elok. Lebihkan Ramadan. Sebab Ramadan hadiah Allah yang amat istimewa kepada umat Muhammad, yang tidak pernah dihadiah kepada umat lain. Sehingga Rasulullah dalam suatu hadis yang riwayat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pada satu malam Rasulullah ni termenung. Kebetulan bulan Ramadan ni malaikat Jibril dia selalu turun. Dia bertadarus dengan Nabi. Konsep tadarus, baca Al-Quran, peringat, Rasulullah dengar. Mungkin Jibril minta Rasulullah baca, Jibril dengar. Kok ada benda yang tertinggal, tersalahnya. Cara tadarus. Pada satu malam Jibril turun tengok Nabi ni dengan keadaan yang tak begitu ceria. Jadi Jibril tanya lah Rasulullah, ya Muhammad, kenapa aku lihat kamu ni tak ceria, termenung? Tentu ada sesuatu yang tak kena. Rasulullah jawab macam ni, ya Jibril, sesungguhnya aku rasa duka cita kerana aku sayang dan aku kesian kepada umat-umatku. Kerana umat-umat aku ni umurnya muda dia mati. Kalau nak banding dengan umat-umat lain, Nabi pun sebut dah dalam hadis dia, umur umatku ni antara 60 ke 70. Kita jangan ingat kata yang muda tu tak mati. Tapi Nabi kata umur umatku antara 60 ke 70. Sebab tu ada satu ulama tau. Satu hari dia duduk berpokok nyok lah. Tengok dia menangis. Orang tanya, Tuan kenapa Tuan menangis? Aku memikirkan, dia kata, aku tengok ni buah kelapa atau buah nyok ni yang muda pun gugur, yang luruh. Sepatutnya buah nyok ni atau buah kelapa ni hak tua lah luruh dulu atau hak masak. Tapi hak muda pun luruh. Jadi maknanya yang muda pun mati. Lebih lagi lah yang tua macam Ustaz ni. Tapi tak tentu juga, ada kadang-kadang orang muda mati tu. Kalau pokok kita tengok buah nyok kadang duk lekat atas manyang tu sampai tumbuh tak luruh. Hak muda luruh kita kena ingat baik. Jadi dah Nabi sebut begitu. Nabi kata, aku sayang, aku kesian pada umatku kerana umat mereka mati muda. Tentulah kalau dia melakukan amal ibadat maksimum pun tak boleh tanding dengan umat-umat sebelumnya. Umat dulu, kita tengoklah Nabi Musa sampai 600 tahun. Nabi Allah Nuh, umur dia meningkat sampai kat 1000 tahun. Nabi Adam 900 tahun. Jadi tentulah amal-amal ibadat dia tidak tertanding oleh umat-umatku. Jadi apabila Rasulullah sebut macam tu, Jibril AS dengan perasaan yang dia katanya berbangga, dia kata, Muhammad, sesungguhnya umat kamu lebih mulia ataupun lebih baik daripada umat-umat kamu. Kerana umat-umat kamu dalam bulan Ramadan Tuhan hadiah satu malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Umat lain dia tak bagi. Jadi dengan kata-kata yang lain, sepanjang bulan Ramadan tu ada bila masa ketika kita tak boleh fasti. Bagi Ustaz kita buat amal ibadat. Kebetulan ni orang tua dulu setengah saya perhati adalah cara persepsi mereka ni nak tengok pokok kalau dia condong
Atau malam terkodak lah. Sebab Nabi SAW dia sebut mudah ya. Sesiapa yang semayang Isya dan subuh berjamaah, dia qiyamul lail. Sepanjang bulan Ramadan, kita tak tinggal semayang jemaah, kita semayang maghrib, semayang Isya berjemaah, kita semayang tarawih, kita semayang witir, kita semayang subuh, insya-Allah dapat. Kalau seumur hidup kata ustaz ni dapat 10 kali, artinya ustaz kekal beribadat secara konsisten, secara istiqamah 800 tahun lebih. 1000 bulan menyamai 83 tahun setengah. Kali 10. Mudah kita buat kira mudah ya. 8 kali 10, 800 tahun. Nak banding dengan umat lain, kalau umat dia 800 tahun, dia bukan buat ibadat terus menerus. Istimewanya umat-umat Muhammad yang Tuhan nak bagi dalam bulan. Sebab itulah Nabi SAW menyebut, sesiapa yang man fariha Ramadan, haramallahu jasadu min nira. Barang siapa gembira seronok untuk menyambut Ramadan, Allah Ta'ala akan haram jasad dia daripada api neraka. Pertamanya, kegembiraan tu kita kena ada planning, kena ada susun cara untuk kita memenuhi ruang-ruang Ramadan. Di antaranya, kita seharusnya mengulang kaji pelajaran-pelajaran yang berhubung kait dengan puasa. Cara meniat puasa. Kadang-kadang kita terlepas pandang tentang pembatalan puasa, niat puasa sebulan Ramadan. Saja aku puasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala sebulan Ramadan. Niat itu kalau ikutlah dalam kitab fiqah, dia kata kita bertaklid Imam Maliki, yang mana kalau kita niat malam kita menerima Ramadan ni, malam yang awal tu kita niat sebulan bulan Ramadan, yang ni kemungkinan boleh cover kalau sepanjang bulan Ramadan tu kita terlupa niat. Yang tu boleh cover. Sebab mengikut kaedah Imam Syafi'i ni, puasa wajib, puasa Ramadan mesti niat tiap-tiap malam. Mesti. Jadi makna kita niat tu, patut takdirlah satu malam dah tak bangun sahur. Jaga-jaga pagi dah. Oh, makan sahur pun terlepas, niat pun tidak. InsyaAllah. Dengan kita niat sebulan bulan Ramadan tu boleh tak. Tapi Ustaz kata, hingga haruslah kita ingat. Jangan kita niat itu saja, kita terus tak nak niat malam, tak boleh. Itulah maksud Ustaz, kita ulang kaji pelajaran rumah tentang bab-bab puasa ni, syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, adab-adab puasa. Kita rahsia-rahsia dan hikmah puasa yang lebihnya praktik lagi. Kita hadirlah kuliah-kuliah agama, insya-Allah. Itu cara kita nak melangkah masuk kepada gudang nikmat rahmat Allah yang Tuhan nak bagi dalam bulan Ramadan. Sebab dalam hadis Nabi Rasulullah sebut, di awal Ramadan tu rahmat, pertengahan Ramadan tu pengampunan, dan di akhir Ramadan itu pembebasan daripada api neraka. Kita sambung lagi insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
setiap minggu padat dengan doa-doa. Doa tidak bagi nyanyuk. Doa untuk mengelak tekanan darah tinggi. Doa nak bagi lembut hati orang ni. Begitu juga dengan tips-tips Kalau menarik. nak pergi ziarah, bolehlah kita hadiahkan. Yang eloknya kita bacakan suratul Fatihah, suratul Ikhlas banyak-banyak. Bersama rancangan pilihan ramai Halaman Keluarga Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Jangan lupa like kami di Halaman Keluarga Kedah FM untuk mendapatkan doa-doa. Cara pemikiran kita untuk kita rasa kegembiraan Ramadan, saya kata mestilah kita lengkapkan diri kita dengan ilmu lah. Sebab itulah Nabi SAW menyebut dalam sepotong hadis sahih, Nabi mengatakan bersabda, man sama Ramadan imanan. Nabi sebut sesiapa yang puasa Ramadan dengan keadaan dia beriman. Iman ni dia percaya, dia yakin. Yang kedua, dia ada satu lagi nak melengkapkan iman tu, wahtisaban. Wahtisaban ni melakukan benda-benda ke arah untuk mencapai kebaikan dalam puasa tu. Nabi kata ghufira lahu, Tuhan akan ampun dosanya, ma taqaddama min zambih, segala dosa-dosa yang telah lalu. Sebab itulah saya katakan kita nak masuk dalam gudang Ramadan ni, pertama kali kita membekalkan diri kita dengan pelajaran-pelajaran ke arah kita nak memahami tentang puasa tu, rahsia-rahsia puasa tu, dan kita mempamerkan kegembiraan hati kita dan kelapangan untuk bersama Ramadan. Tanya diri sendiri, membanyakkan dalam kita doa bagi menenang jiwa kita dan kuat tenaga semasa berpuasa, lebih-lebih lagi menghadapi pimpinan Allah agar kita menjadi saimun yang ikhlas. Nah, minta kat Tuhan, mengadu hal kat Tuhan, minta doa kat Tuhan supaya kita ni kuat menghadapi puasa, lebih bersabar dengan pimpinan Allah itu agar kita menjadi saim. Saim ni orang yang berpuasa yang ada dalam diri kita ni ikhlas, lagi iman dan wahtisaban. Wahtisaban ni kita nak cari rahsia-rahsia dalam puasa. Jadi itulah yang saya baca hadis tadi, sehingga Nabi kata man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu. Nabi janji Tuhan akan ampun dosa-dosa kita, ma taqaddama min zambi, dosa-dosa kita yang dulu. InsyaAllah orang yang puasa ni lepas puasa kira settle tau. Sebab itulah orang yang lepas puasa Tuhan hadiah dengan Aidil Fitri. Fitrah ni kita kembali suci. Bagaimana kita ni baru lahir. Yang seterusnya kita meletakkan iltizam yang tinggi di dalam menghadapi latihan Ramadan bagi mencegah ataupun menyekat hawa nafsu kita, makan, minum dan nafsu-nafsu yang rakus agar kita dapat kontrol. Kita elaklah sifat pembaziran. Kadang-kadang bulan Ramadan ni jadi satu benda sebaliknya, jadi pesta makan minum. Tapi pusat Ramadan tu jari 10 penuh. Ayam tu saya tak tahu ayam apa. Kalau ada yang macam tu, kita gagal. Ramadan ni kita tak maulah jadi macam Ustaz kata, di siang hari kita berjaya, tapi di malam hari kita kalah. Kita kalah dengan nafsu kita balik. Tak makan. Sebab tu pembaziran ni kita tak hendaklah. Sebab kita tengok pembaziran ni siapa pun faham. Innal mubazzirin, kata Allah, kanu ikhwana syayatin. Orang yang bazir ni tentang dia sekongkol dengan setan. Bulan Ramadan ni Nabi kata Tuhan buka pintu syurga, Tuhan tutup pintu neraka, setan-setan dirantai. Dalam keadaan setan dirantai pun kita duk kalah. Pasal apa? Pasal kita dah sekongkol dengan dia. Makanan kita tu terpaksa esok pagi bagi makan ayam. Sehingga bapa ayam tu lekat buat Melaka. Tuan dia makan tak habis tu. Lampau banyak. Itu salah. Kalau kita kena fikir dengan orang Palestin, lapar. Ustaz pergi Palestin, baru pergi balik. Ustaz tengok orang kesian. Ustaz pergi, kita Ustaz menziarahi Masjid Ibrahim. Ustaz tengoklah budak-budak di Palestin ketika itu. Kalau tak nak bagi barang tu, kalau kita bawa motosikal, tak boleh berjalan. Allah, kanak-kanak Palestin yang kelaparan, nak makan. Lapar. Kita sampai bulan Ramadan, sampai tak tahu benda yang kita nak makan. Banyak sangat kot Tuhan dia ambil balik rezeki-rezeki yang kita tak pandai tahu mensyukuri nikmat Allah tu. Saya takut. Maknanya kita jangan menang lawan hawa nafsu di siang hari, tapi di malam hari kita kalah pula. Tak ada apalah. Apa ni persediaan lagi? Mungkinlah kita nak menyediakan diri untuk lebih mengekalkan amalan-amalan sepanjang Ramadan. Siang dengan berpuasa. InsyaAllah malam kita qiyamul lail. Malam kita sembahyang tarawih. Saya minta lah
Pada pendengar-pendengar semua, janganlah kita tinggal sembahyang tarawih. Nah, kadang-kadang kita duk pi benda-benda yang lain. Kita pilah surau-surau di masjid-masjid. Ramadan ni di akhir tu Tuhan nak bagi bonus. Nabi SAW 10 yang akhir bulan Ramadan, apa dia buat? Jarang dia balik rumah. Sentiasa dia beriktikaf di masjid. Kalau kita pergi di Mekah. Kalau 10 yang akhir bulan Ramadan tu, masa tu cukup pack. Jadi kita pula, kita tinggal masjid. Tak tahu pergi mana. Tak tahu. Kau tak pergi buat sampret ke? Saya ingat kita kena ubah lah. Mana kita kena rebut lah. Pernah Rasulullah sebut dalam sepotong hadis. Kalaulah orang yang mati tu, Tuhan bagi peluang. Kalau ni bukan tak boleh jadi, tapi Rasulullah nak sebut, kalaulah orang yang mati tu diberi peluang sekali lagi dia hidup malah balik ke rumah tangga dia, segala apa kemewahan kalau Tuhan bagi sehingga emas perak dilaburkan di depan dia tu dengan emas perak disalut, dia tak pandang dah. Dia hanya memikir bagaimana aku nak merebut amal-amal kebajikan yang aku nak bertemu dengan Allah. Sehari di akhirat lamanya 1000 tahun di dunia. Allahu Akbar. Kita buatlah satu unjuran Ramadan yang kita nak tempuh. Kita ingat Ramadan terakhir bagi kita. Kalau terakhir ni, macam orang lawan lari lah. Lari berganti-ganti. Button yang terakhir tu, yang tu yang kena pulun sungguh. Itulah menentu saat kejayaan. Jadi makna kita buatlah sebaik yang mungkin, semaksimum yang mungkin. Kita harap tahun depan belum tentu lagi. Sebab tu Nabi doa kita, Allahumma barik Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usiaku ke bulan Ramadan. Sepatutnya kita ni orang yang beriman ni, kita nak sambut Ramadan ni, kita hantar SMS. Tak SMS ke ayah, ke keluarga, selamat menyambut Ramadan Al-Karim. Macam kita ucap selamat hari raya tu, cuba kita ubah sikit Ramadan Al-Mubarak, supaya perasaan kita tu nak menerima Ramadan dengan perasaan kita seronok, berbangga, kerana kita nak mengharap nikmat, rahmat, keberkatan daripada Allah yang nak bagi kepada kita. Wallahu a'lam.